Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid cikgu? Hari ini kita akan belajar kenali abakus untuk wang. Jadi hari ini kita akan menggunakan abakus untuk meletakkan nilai wang yang sesuai. Baiklah, jadi sebelum tu kita nak kena ingatkan semula apa yang penting tentang abakus untuk wang. Yang pertama, cuba kamu lihat di tengah-tengah ini ada satu titik. Itu ialah satu titik. Di tengah-tengah ini ialah ada titik. Nampak? Okey. Titik ini ialah yang memisahkan. Titik ini dia memisahkan ringgit dan juga sen. Di sebelah ini ialah ringgit, nilai ringgit. Di sebelah ini pula nilai wang sen. Okey, seterusnya palang. Mana palang? Di tengah-tengah ini kita sebutnya sebagai palang. Kemudian kita lihat pula mana tiang. Ni ialah tiang. Dan yang kecil-kecil di tengah-tengah ini kita sebutnya sebagai manik. Cikgu buat macam ni. Ini ialah tiang. Ini ialah manik. Kemudian ini ialah titik tengah pisahkan ringgit dan sen. Okey, dan yang tengah-tengah ini pula kita sebutnya sebagai palang. Cikgu ulang sekali lagi supaya kamu ingat. Di sebelah sini ialah nilai sen, di sebelah sini ialah nilai ringgit, di tengah-tengah ini kita sebutnya sebagai palang, kemudian titik tengah ini memisahkan sen dan juga ringgit, dan yang ini ialah tiang. Okey, yang ada dekat tiang ni, bulat-bulat ni ialah manik. Baik, seterusnya kita lihat ini ialah nilai wang. Berapakah nilai wang ini? Nilai wang shilling ini ialah 20 sen. Jadi cikgu nak beritahu macam mana kita nak gerakkan, kita nak letakkan manik ini. Jadi di sebelah sini ialah sen, di sebelah depan ni ialah ringgit. Jadi yang ini ialah nilai dia 11 sar dan ini ialah puluh. Jadi kalau 20 sen, 2 manik kita alihkan di tengah ini mengenai palang. Ini ialah nilai 20 sen pada abakus. Seterusnya, berapakah nilai wang shilling ini? Nilai wang shilling ini ialah 10. Apa itu 10? 10 sen. Baiklah. Yang mana satu manik 10? Sudah pastilah yang ini kerana yang di sini, palang yang ini menunjukkan nilai puluh. Jadi satu manik ini nilainya ialah 10. Jadi kita akan alihkan manik 10 ni betul-betul mengenakan palang di tengah-tengah itu. Jadi mana ini kita dah alihkan. Inilah dia nilai wang shilling 10 sen pada abakus. Baik, bagaimana pula dengan nilai wang shilling ini? Ini ialah wang shilling 50 sen dan yang ini 10 sen. Berapa nilai wang ini? 10 sen, 50 sen, nilainya ialah 60 sen. Baik, sekarang kita hendak alihkan manik. Di sebelah mana? Sudah pastilah di sebelah sini kerana ini ialah sen. Jadi yang mana 150? Ini ialah puluh. Puluh ini nilainya bersamaan dengan 50. Jadi kita alihkan di tengah-tengah ini. Itu ialah 50 sen. Seterusnya yang ini pula 10 sen kita alihkan ke tengah ni. Ini ialah 10 sen. Jadi 50 sen tambah dengan 10. Jadi nilai ini bersamaan dengan 60 sen.
Ya, sekarang ialah nilai wang RM1. Cikgu tulis di sini RM1. Ya, RM1. Jadi nilai sah untuk ringgit mestilah di sebelah sini, depan ni. Jadi mana satu? Mana satu? Ni dia satu. Kita alihkan ke tengah ni satu. Itu ialah sah ataupun satu. Jadi nilai di tengah-tengah itu ialah RM1. Seterusnya, ini ialah yang tadi ya. Maaf cikgu, ini tadi. Yang tadi sekarang kita lihat. Ya, yang ini. Ini ialah nilai wang yang agak banyak. Kita ada RM10, kita ada RM5 dan kita ada RM1. Apa yang kita perlu buat? Sudah pastilah nilai itu di depan ini kerana nilai ini ialah ringgit. Jadi yang manakah RM2? Okey, yang ini. 1, 2. Kita alihkan ke tengah ni. Kita tolak ke tengah ni mengenai palang. Kita dah ada RM2 di situ. Okey, bagaimana pula dengan yang RM5? Mana yang RM5? Sudah pastilah nilai ini 5. Kita alihkan ke tengah ni. Itu ialah RM5. Baik. Dan satu lagi, duit kertas inilah RM10. Jadi yang mana 10? Sudah pastilah yang ini. Kan ini ialah 10. Kita tolak ke tengah mengenai palang di tengah-tengah itu. Jadi kita dah dapat nilainya ialah RM10 tambah dengan RM5, RM15 tambah lagi RM2. Kita ada berapa ringgit? RM17. Ya, itu dia. Baik, sekarang kita nak cuba jawab buku aktiviti jilid 2 muka surat 16. Baiklah, kita tengok dulu soalan nombor 1. Ini sebagai ulang kaji yang kita dah pun belajar. Baiklah, kita tengok sama-sama nilai wangnya. Kita tengok semula. Berapakah nilai wangnya? Jadi di sini ialah RM1. Bila RM1? SATURINGGIT RM1 ataupun kita tulisnya RM1. Kemudian wang kertas yang kedua ini ada nombor 5. Kalau nombor 5 maksudnya ialah LIMA 5 RINGGIT ringgit. Jadinya ialah RM5 ataupun RM5. Baik, yang C. C kita lihat pada wang kertas ini ialah nombor 10. Apabila nombor 10 bermaksud berapa ringgit? Ya, RM10. Kita eja. SE PU LUH 10 RINGGIT RM10. Kemudian kita tulis di sini ialah RM10. Kemudian kita tengok pula yang F. Yang F kita ada satu di belakang tu RM5. Kemudian kita ada yang ini RM1 bermaksud semuanya kita ada RM7. Jadi kita tulis di sini TUJUH 7 RINGGIT ringgit. Kemudian kita tulis nilai di sini ialah RM7. Jadi cikgu harap kamu boleh buat sendiri. Yang E dan juga D sangat senang. Ini nilai dia RM5. RM5 ada 2 keping. Kemudian ini ada RM1. Cikgu harap kamu boleh buat yang D dan juga E. Baik, kemudian kita tengok pada soalan nombor 2. Tulis nilai wang yang diwakili abakus. Okey, apa yang kita kena buat di sini ialah kita tengok. Cikgu dah ajar tadi, di tengah-tengah ini ialah titik tengah yang pisahkan sen dan juga ringgit. Jadi oleh kerana di depan ni maksudnya nilai ini ialah ringgit. Nilainya ialah ringgit. Jadi yang mana ke depan? Kena palang itu ialah yang ini. Maksudnya ini ialah berapa? Ini ialah 10. Maksudnya itu ialah RM10. Jadi kita tulis di sini berapa? RM10.
ringgit. Kita tulis di situ. Kemudian bagaimana pula abakus yang kedua? Abakus yang kedua kita ada juga di bahagian ringgit. Ini ialah titik. Kemudian kita ada di sini 1, 2. Baik, yang atas ini nilainya ialah 5, iaitu RM5. RM RM5. Ataupun yang di sebelah ini ialah RM1. RM RM1. Cikgu tulis RM RM1, RM5. Maksudnya berapa ringgit semua ni? RM6. Jadi kita boleh tulis jawapan di sini. Kamu boleh tulis RM6 ataupun RM6. Baiklah, seterusnya kita lihat pula yang D. Yang D ini sudah pasti nilainya sen, ya. Sudah pasti nilainya sen, dan ini ialah nilainya ialah di sebelah atas ni ialah 5, bermaksud ini ialah 5 sen. Baiklah, jadi cikgu harap kamu boleh buat yang E dan juga F. Kita lihat di sini nilainya masih lagi sebelah sini, belakang ni ialah sen. Berapa sen nanti kita tengok. Kemudian di sebelah sini pula nilainya ialah ringgit. Jadi berapa ringgit? Kamu boleh lihat manik-maniknya itu. Jadi Cikgu Rozaihan harap murid-murid cikgu dapat faham bagaimana kita hendak menulis ataupun meletakkan manik pada abakus mengikut nilai wang. Tadi kita dah belajar tadi daripada awal tadi kenali abakus untuk wang. Okey, sebelah mana nilai ringgit, kemudian sen, kemudian kita ada titik tengah ni, nampak? Kemudian di tengah ini panggilnya palang, kemudian ini ialah tiang, dan yang banyak-banyak ini kita namakan sebagai manik. Baik, seterusnya macam mana kita nak menilai, hendak nilai wang pada abakus, kita lihat di sebelah belakang ni ialah sen, selepas titik di depan ni ialah ringgit. Itu ialah cara-cara untuk kita meletakkan manik pada abakus mengikut nilai wang. Jadi cikgu harap murid-murid cikgu dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini. Bye.